Okey, tajuk yang terakhir 8.5 pencapaian dasar ekonomi baru DEB dan dasar pembangunan nasional DPN. Ini tajuk yang terakhir. Okey, pencapaian DEB dan juga DPN telah membawa kepada kemajuan ekonomi serta taraf hidup penduduk. Ada kedua-dua dasar ini dapat dilihat daripada dua aspek. Yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek ekonomi. Terlihat apa aspek sosial pencapaiannya. Ada 7 perkara iaitu menurunkan kadar kemiskinan. Yang kedua peningkatan kualiti hidup. Yang ketiga kemunculan golongan pertengahan. Yang keempat masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Yang kelima pembangunan pendidikan. Yang keenam pengangkutan dan perhubungan. Dan yang ketujuh perkembangan wilayah. Manakala pencapaian dari segi aspek ekonomi pula ada 3. Yang pertama perindustrian berteknologi tinggi. Yang kedua kawasan perindustrian baharu. Dan yang keempat kenderaan buatan Malaysia. Kita lihat yang pertama aspek sosial iaitu penurunan kadar kemiskinan. Okey, kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan akibat kedua-dua dasar ini tadi. Dasar apa? Dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Okey, awak boleh lihat pada tahun 1970 iaitu kemiskinan di negara kita adalah 49.3. Kemudian tahun 1960 menurun kepada 17.1%. Kemudian DEB ni kan diperkenalkan selepas DPN ini diperkenalkan selepas DEB iaitu tahun 1960 hingga tahun 2000. Tahun 1960 17.1% kemiskinan telah menurun kepada 7.2%. Okey, ini data yang tepat Okey, langkah yang telah diambil oleh kerajaan yang pertama telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua telah membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga meningkatkan kemudahan awam iaitu meningkatkan taraf dan kualiti hidup rakyat. Yang keempat meningkatkan pekerjaan dalam bidang pertanian. Yang kelima meningkatkan pekerjaan dalam bidang perindustrian. Dan yang keenam mengurangkan masalah pengangguran. Okey, yang kedua kita lihat peningkatan kualiti hidup. Okey, dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dan juga pendapatan rakyat telah menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Ini maksudnya yang merah-merah ni, anak panah atas tu, ekonomi meningkat, pendapatan rakyat meningkat, maka kualiti hidup rakyat juga meningkat. Okey. Seterusnya, kualiti hidup rakyat ini meningkat dari segi aspek kesihatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pemilikan barangan keperluan asas. Dan yang keempat, dalam aspek infrastruktur. Maka, meningkat semua benda ini. Kualiti hidup rakyat ni boleh diukur daripada segi kesihatan. Itu maksud kualiti kualiti hidup. Kemudian bila kita dapat pendidikan, maksudnya kualiti hidup kita meningkat. Bila kita dapat memiliki barang keperluan asas, maksudnya kualiti hidup kita meningkat. Disebabkan apa? Sebab kita ada ekonomi dan juga pendapatan kita pun meningkat. Faham Okey, yang ketiga kemunculan golongan pertengahan. Okey, DEB dan juga DPN telah meningkat menyebabkan perkembangan ekonomi dan keperluan terhadap pelbagai bidang kerja. Ini meningkat, ini pun meningkat. Apa yang berlaku? Sukses padahal, berjaya. Berjaya mewujudkan masyarakat baharu ataupun golongan pertengahan. Okey. Contohnya, golongan profesional. Yang kedua, pemodal. Yang ketiga, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Hasil daripada dasar DEB dan juga DPN tadi telah mengubah kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat baharu ataupun golongan pertengahan ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Dan kita telah berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey.
Yang keempat, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Okay, DEB dan DPN telah menyebabkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera diwujudkan. Okay, iaitu kelas Bumiputera komersial telah terlibat dalam sektor korporat. Itu maksudnya. Maka akan muncullah tokoh-tokoh Bumiputera. Ini contoh dia, ahli perniagaan Tan Sri Muhammad Effendi Norwawi. Kemudian tokoh perbankan Tan Sri Azman Hashim. Tokoh korporat Tan Sri Syed Mohtar Al-Buhari. Kemudian tokoh hartanah Tan Sri Mustafa Kamal. Ini mereka adalah golongan Bumiputera. Golongan Bumiputera yang telah berjaya membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Hasil daripada dasar DEB dan DPN tadi ya. Okey. Meningkatkan taraf hidup golongan miskin dan menawarkan pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Tengok, bila mereka dah jadi ahli tokoh-tokoh ini, mereka telah membawa kepada rakyat-rakyat Bumiputera yang lain bekerja di bawah mereka. Dan ini boleh mengubah kualiti kehidupan kita. Okey, yang kelima, pembangunan pendidikan. Okey, apabila pembangunan ekonomi meningkat, maka pembangunan pendidikan juga meningkat. Itu maksud anak panah merah naik-naik tu Kalau buat nota guna je. Kalau meningkat tu guna anak panah meningkat tu. Kalau awak kelas ekonomi tak ada masalah. Okey, seterusnya ia memerlukan tenaga kerja yang berpendidikan dalam bidang perindustrian dan juga ekonomi. Telah membawa kepada pertumbuhan institusi pendidikan kerajaan dan swasta. Okey, UTM contohnya adalah pusat pengajian tinggi awam yang menawarkan kursus dalam bidang sains, teknologi dan juga teknikal. Okey, ini contoh salah satu universiti yang ada ketiga-tiga kursus yang menawarkan tiga bidang sains, teknologi dan teknikal. Okey, seterusnya yang keenam, pengangkutan dan perhubungan. Ini pencapaian dari segi aspek sosial yang keenam. Okey, pembangunan ekonomi telah menyebabkan pengangkutan dan perhubungan juga meningkat untuk memenuhi keperluan perindustrian dan perdagangan. Contohnya jaringan jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan juga pelabuhan moden. Kesannya merancangkan aktiviti ekonomi negara, pembangunan ekonomi kawasan pedalaman dan juga memudahkan proses integrasi Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Apa maksud proses integrasi? Integrasi itu maksudnya migrasi, perjalanan. Itu maksud integrasi. Perhubungan. Okey, yang ketujuh, aspek sosial lagi, pencapaian aspek sosial, iaitu perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah ekonomi melalui DEB dan DPN telah menyebabkan muncul bandar-bandar baru. Contohnya, Felda Segitiga Jengkar. Okey, itu dia telah berkembang daripada sebuah tanah rancangan Felda menjadi sebuah bandar. Dan bandar ini telah dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak pada 7 Julai 2011. Jengka telah ditubuhkan melalui projek Segitiga Jengka oleh Felda. Nama Segitiga Jengka digunakan dengan mengambil kira lokasi jengka yang terletak di 3 daerah, iaitu Temeloh, yang kedua Maran dan yang ketiga Jerantut. Sebab itu nama dia Segitiga, Felda Segitiga Jengka. Sekarang ni nama dia dah tak ada. Dia dah tukar nama Bandar Tun Abdul Razak. Okey, pelbagai kemudahan perkhidmatan telah disediakan di bandar itu, iaitu pejabat pos, hospital, bank, institut pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan, pejabat pentadbiran kerajaan, kilang APS, kemudian kilang bimbingan bank pembangunan dan juga bengkel kereta dan juga motor. Okay, kita lihat daripada aspek ekonominya pula, ada 3. Perindustrian berteknologi tinggi.
Okay. DEB dan juga DPN telah menyebabkan perindustrian teknologi tinggi ataupun perindustrian berat. Okay. Contohnya, jentera moden telah digunakan. Yang kedua, kemahiran tinggi diperlukan dan juga modal yang besar diperlukan. Okay. Industri teknologi tinggi dikenalkan oleh HICOM. Apa HICOM? The Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad 1980 telah diperkenalkan. Contoh-contoh projek yang dilaksanakan adalah membaiki kapal, contohnya di Limbungan Pasir Gudang Johor, besi keluli di Perai Pulau Pinang dan Teluk Kalong Terengganu. Kemudian loji gas cecair di Bintulu, Sarawak, stesen janakuasa di Raub Pahang, kemudian kilang penapis petroleum di Kerteh, Lutong dan juga Port Dickson serta satelit komunikasi. Okey, yang kedua, kawasan perindustrian baharu. Okey, kawasan perindustrian baru hasil daripada DEB dan dasar DPN telah menyebabkan kawasan perindustrian baharu berjaya diwujudkan. Contohnya, ada 3, estet perindustrian, yang kedua taman teknologi perindustrian dan yang ketiga zon perindustrian bebas. Okey, kita lihat apa itu estet perindustrian. Estet perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PEKEN, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Jadi kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Yang kedua, Taman Teknologi Perindustrian, iaitu Taman Teknologi yang merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia dan kementerian ini bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi pembangunan teknologi perindustrian. Contohnya Taman Teknologi Perindustrian Kulim, iaitu Kulim High Tech Park. Okey, apa itu zon perindustrian bebas? Ia adalah kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif. Okey, tujuannya menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. Contoh, kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional seperti Sime Darby Berhad, Axiata Group Berhad dan Proton Holding Berhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Contohnya zon perdagangan bebas Pelabuhan Klang. Okey, yang terakhir dari segi aspek ekonomi iaitu kenderaan buatan Malaysia hasil pencapaian DEB dan juga DPN. Okey, kenderaan buatan Malaysia hasil daripada penubuhan HICOM tahun 1980. Okey, dan juga kajian dasar perindustrian Malaysia tahun 1983 telah menyebabkan menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Okey, industri kereta tempatan contohnya kereta Proton dan juga kereta Pro 2. Proton ini adalah perusahaan automobil nasional, manakala Pro 2 adalah perusahaan automobil kedua. Okey, Proton ditubuhkan 7 Mei 1983, manakala Pro 2 ditubuhkan tahun 1993. Kemudian motosikal yang pertama telah dicipta adalah motosikal Modenas, iaitu motosikal enjin nasional Sdn Berhad. Itu nama singkatannya, nama penuh bagi Modenas. Menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Dan ia telah membuka peluang pekerjaan untuk rakyat berbilang kaum bila kilang Proton ada, kilang Pro 2 ada, kilang Modenas ada. Jadi ia boleh membuka peluang pekerjaan untuk rakyat berbilang kaum dan ia boleh meningkatkan pendapatan rakyat dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey. Boleh tengok laman web industri kenderaan buatan Malaysia di laman sesawang ini . Okey, seterusnya kesimpulannya, secara umumnya kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara kaum di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan kaum. Okey, kepesatan ekonomi berlaku tahun 1970 hingga tahun 2000
20 dan berjaya mengurangkan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup